Assalamualaikum, selamat sejahtera dan hai semua. Anda bersama saya Fatin Soe Cincau dalam segmen perkembangan vaksin COVID-19 di Malaysia nombor 24. Apa khabar anda semua? Antara isu yang akan dikupaskan dalam video minggu ini ialah Malaysia mempunyai Menteri Kesihatan yang baru. Sekurang-kurangnya 40% individu dewasa dari setiap negeri telah menyelesaikan program vaksinasi mereka. Betul ke FDA Amerika Syarikat benar-benar meluluskan vaksin Pfizer atau media menipu? Dan banyak lagi isu lain yang akan diketengahkan. Setakat 31 Ogos 2021, sekurang-kurangnya 40% populasi dewasa di Malaysia sudah pun melengkapkan program vaksinasi COVID-19. Labuan dan Lembah Kelang mempunyai peratusan orang dewasa paling tinggi iaitu melebihi 90%, manakala yang paling rendah ialah Sabah pada paras 40%. Untuk mempercepatkan proses vaksinasi di lokasi yang sukar dijangkau, Sabah sudah mula memberikan vaksin jenis CanSino Bio yang hanya memerlukan satu suntikan sahaja. Dalam ujian klinikal global, CanSino mempunyai kadar keberkesanan 65.7%. Dalam hal yang berkaitan, pada Hari Kebangsaan yang merupakan cuti umum, sebanyak 261,768 dos diberikan di seluruh Malaysia. Ini merupakan jumlah yang terendah sejak 4 Julai lalu. Walaupun kes setiap hari menunjukkan jumlah yang besar, Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah menyatakan bahawa kemasukan pesakit COVID-19 di ICU menurun. Ia selari dengan trend peningkatan jumlah individu yang telah lengkapkan vaksin di Malaysia. Di Hospital Sungai Buloh ada pengurangan kes COVID-19 kategori 4 dan 5 dalam tempoh seminggu yang lalu. Pada minggu ke-34 tahun 2021, penggunaan katil ICU untuk pesakit kategori 4 dan 5 berumur 40 hingga 59 tahun telah turun sebanyak separuh daripada 285 dalam minggu 30 kepada 117. Pola yang sama juga ditunjukkan dalam kalangan pesakit berumur antara 20 hingga 39 tahun. Penurunan mendadak ini dilihat tercetus selepas Operation Surge Capacity Klang Valley digerakkan dalam minggu 30 2021. Pada 31 Ogos, ramai 5.7 juta individu dewasa atau 67% daripada jumlah penduduk Lembah Kelang telah menyelesaikan vaksinasi mereka. Dr. Nur Hisham mengingatkan semua akan mendapatkan vaksin sepenuhnya untuk mengurangkan kesan yang teruk apabila dijangkiti COVID-19. Ingat, walaupun sudah mendapat vaksin yang lengkap, anda perlu menjaga jarak fizikal dan sentiasa memakai pelitup muka. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyedari ada dakwaan bahawa berlakunya kegiatan merasuah doktor. Hal ini adalah untuk mendapatkan sijil vaksin tanpa mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Ketua SPRM Datuk Seri Azam Baki berjanji akan menyiasat dakwaan tersebut kerana ia bukan sahaja melibatkan rasuah tetapi turut menjejaskan reputasi profesion perubatan. Oleh itu, orang ramai diminta untuk melaporkan sebarang salah laku dan berikan maklumat berkaitannya dengan menghubungi talian hotline 1-800-886-000. Anda juga boleh laporkannya secara dalam talian di portal aduan.sprm.gov.my. Seperti yang dilaporkan minggu lalu, vaksin Comirnaty keluaran Pfizer telah menerima kelulusan penuh pihak FDA. Ini mengukuhkan lagi keselamatan dan keberkesanan vaksin itu. Tetapi, ada banyak maklumat salah tersebar dalam kalangan anti-vaksin. Mereka mendakwa bahawa kelulusan diberikan kepada jenis vaksin Pfizer yang berbeza, lantas mengatakan bahawa media menipu. Yang sebenarnya, kelulusan penuh diberikan kepada jenis vaksin yang sama yang digunakan untuk Emergency Use Authorization. Malah, formula digunakan juga sama seperti ujian klinikal. Ia juga ditulis dengan jelas dalam pengumuman FDA. Ia turut dinyatakan dengan jelas dalam surat rasmi. Sekiranya anda tertanya-tanya kenapa vaksin Pfizer yang digunakan di Malaysia sering dikenali sebagai Comirnaty, ia ada dinyatakan dalam artikel MySejahtera ini. Anda juga boleh menemuinya di halaman vaksin MySejahtera jika anda mendapat suntikan vaksin Pfizer. Seperti yang dilaporkan pada episod lepas, kelulusan penuh FDA untuk vaksin Pfizer hanya untuk individu berumur 16 tahun ke atas. Vaksinasi untuk 12 hingga 15 tahun dibenarkan di bawah kelulusan EUA. Di Malaysia, Pfizer telah mendapat kelulusan bersyarat oleh NPRA untuk diberikan kepada kanak-kanak berusia 12 tahun ke atas. Bekas Menteri Mosti YB Khairi Jamaluddin dan bekas Menteri Kesihatan Dr. Adham Baba telah bertukar portfolio di bawah barisan kabinet yang baru.
Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, semua program vaksinasi dan strategi kesihatan hanya akan dikendalikan oleh Kementerian Kesihatan yang dipimpin oleh YB Khairi Jamaluddin. Sebelum ini, program vaksinasi telah dikendalikan oleh KKM dan MOSTI, dan ini dikatakan agak sukar kerana kedua-dua kementerian mungkin mempunyai pandangan yang berbeza. Sementara itu, MOSTI di bawah Dr. Adham Baba akan memberi tumpuan kepada penyelidikan dan pengembangan vaksin COVID-19 Malaysia sendiri. Pengeluaran vaksin hasilan sendiri sangat penting. Malaysia harus berani maju kerana kita mempunyai ahli sains yang boleh mencipta kejayaan dalam inovasi dan penemuan saintifik. Setakat 31 Ogos 2021, Malaysia telah memberikan lebih daripada 34.7 juta dos vaksin dan hampir 20 juta orang mendapat sekurang-kurangnya satu dos. 15 juta orang telah menyelesaikan vaksinasi mereka dengan vaksin 1 atau 2 dos. Secara keseluruhannya, sebanyak 46% penduduk atau 64.2% orang dewasa telah menyelesaikan vaksinasi mereka. Lembah Kelang mempunyai jumlah vaksinasi lengkap tertinggi dengan kira-kira 5.7 juta orang. Ia diikuti Sarawak dengan lebih daripada 1.7 juta orang, Johor dengan kira-kira 1.3 juta orang dan Sabah mencapai 1.1 juta orang. Baiklah, itu sahaja perkongsian saya untuk video kali ini. Sekiranya anda mempunyai komen ataupun soalan, sila nyatakan di bawah. Jika anda sukakan video ini, sila tekan like dan subscribe saluran YouTube saya Cincau BM. Ikuti kami juga di Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok. Saya Fatin Soya Cincau. Kita jumpa lagi pada episod yang akan datang. Bye!